Untung. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya ingin menyentuh butiran yang sama seperti yang disentuh oleh Yang Berhormat Sik tadi. Butiran 020200 berkenaan hak asasi manusia dan kemanusiaan, di mana saya lihat terdapat pengurangan dari 1,230,000 kepada 1,227,000 sahaja. Saya ingin tanya kepada Menteri berkenaan, kenapa terdapat kekurangan? Terutamanya apabila kita bercakap tentang hak kemanusiaan, mempertahankan hak kemanusiaan di seluruh negara. Kita tidak bersetuju dengan apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Somalia, apa yang berlaku di Myanmar, apa yang berlaku di Ukraine, apa yang telah berlaku di Sri Lanka. Dan dunia melihat Yang Berhormat Tambun sebagai seorang yang boleh memperjuangkan hak kemanusiaan. Dunia melihat Yang Berhormat Tambun sebagai seorang pemimpin di Asia Tenggara yang terulung, disebabkan oleh apa yang dialami oleh beliau sendiri. Sejak kita menubuhkan Parti Keadilan Rakyat, reformasi, dipenjarakan beberapa kali, sehinggalah beliau diangkat sebagai seorang Perdana Menteri negara kita yang tercinta. Jadi saya ingin tanya, kenapakah kementerian mengurangkan peruntukan bagi peruntukan ini? Dan saya juga ingin menyentuh kepada butiran 040700, hubungan media dan diplomasi awam. Saya tersentuh dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Besar, Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah, yang meremehkan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di United Nations, di mana kenyataan-kenyataan dibuat memperlekehkan ucapan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di United Nations. Saya di sini ingin memohon supaya kementerian memberikan juga penekanan kepada hubungan media dan diplomasi awam, supaya ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di United Nations ini kalau boleh disiarkan dengan lebih luas, kerana ucapan itu diistilahkan oleh media barat sebagai a very powerful speech oleh seorang pemimpin daripada Malaysia yang mengetengahkan hak asasi manusia, yang mengetengahkan dan memberi penekanan kepada pencabulan hak asasi manusia di seluruh negara. Sebab itu saya di sini ingin memohon kepada kementerian supaya peruntukan kepada perkara-perkara ini, butiran-butiran yang telah saya sentuh tadi, diberi perhatian. Pada masa yang sama, saya ingin memohon kepada kementerian untuk meningkatkan lagi usaha untuk Malaysia memainkan peranan yang lebih penting apabila kita mengadakan mesyuarat dan perjumpaan seperti APEC, untuk terus menekan kuasa Amerika Syarikat supaya kita mengadakan kalau boleh satu gencatan senjata dengan seberapa cepat yang mungkin di semua tempat-tempat di mana berlakunya pencabulan hak asasi manusia, pembunuhan. Dan kita lihat tiap-tiap hari bila kita membuka CNN, sangat menyedihkan, menghayat hati bila kita lihat di seluruh dunia terdapat konflik di merata. Sebab itu saya merasakan bahawa di Malaysia kita amat bersyukur di mana rakyat berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang agama sentiasa hidup aman dan damai. Dan saya percaya dan yakin dalam kerajaan yang ada sekarang, pemimpin-pemimpin kita termasuklah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan dapat memainkan peranan bukan saja di Malaysia, bukan saja menjaga keamanan, kesejahteraan masyarakat majmuk di Malaysia, tetapi memainkan peranan sebagai seorang pemimpin terulung Asia Tenggara untuk terus meminta kuasa-kuasa besar di dunia seperti Amerika Syarikat terutamanya untuk dengan segera menuntut satu gencatan senjata diadakan, kalau boleh dengan seberapa cepat yang mungkin. Dan saya ingin juga tanya kepada kementerian dan menteri yang berkenaan, sama ada kita akan mengusulkan apa-apa usul yang segera di United Nations, usul tergempar di United Nations untuk menuntut satu gencatan senjata diadakan, bukan saja di Palestin, di Myanmar, di Somalia, di Sudan,
dan juga di Ukraine. Terima kasih Tuan Pengerusi di atas peluang yang telah diberikan. Terima kasih.